Suara Iqra dah habis dah. Hafal dah Iqra? Alhamdulillah. Boleh buat peluk kunyit kalau hafal tu. Siapa yang dah hafal apa ni Iqra, bawa peluk kunyit next week. Ayam rendang. Itu tanda dia. Kalau tak bawa tu belum lagi lah. Oh, ada pengeras ke? Ya, kalau tak percaya bawa lah. Kalau kita dah hafal, bawa peluk kunyit esok dengan ayam rendang. Muka surat apa? Bacaan kita Tuan Haji Ali. Bukan surah Al-Ma'idah ke? Ni ada surah Al-Ma'idah bukan? Kak Tun TV, kalau tidak tanya Kak Tun ni. Tuan Haji ada. Muka surat 1, 2, 3. Ayat surah apa? Al-Ma'idah kan? Al-Ma'idah ayat 91. Ayat 60. 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Saudara yang dirahmati Allah, pada malam ini bab ulum tajwid, saya nak sentuh sikit tentang idgham yang dipanggil mutamatsulain, mutajanisain, mutaqaribain. Selalu kita idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, idgham saja. Idgham naqis, idgham kamil. Hari ini kita mulakan dengan idgham mutamatsilain. Buku hijau ni. Kita imbas kembali pada pelajaran yang lalu telah pun diterangkan mengenai idgham dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ya, kemudian mengenai idgham dalam hukum bacaan mim sukun. Selanjutnya dalam pelajaran ini, idgham ini menerangkan bukan mim sukun atau nun sukun, tapi idgham ini diterangkan secara lebih lanjut, yakni mengenai semua pertemuan huruf-huruf bertanda sukun dengan huruf-huruf yang berbaris di dalam Al-Quran Rasam Usmani mengikut kaedah bacaan riwayat hafaz. Riwayat kita hafaz. Apabila dua huruf hijaiyah bertemu, huruf pertama bertanda sukun, apa saja huruf. Kemudian huruf yang kedua berbaris, maka huruf pertama diidghamkan pada huruf yang kedua dan dijadikan satu huruf serupa, iaitu serupa jenis huruf yang kedua serta diberi tanda sabdu di atasnya. Ya, dengan satu sebab daripada 3 sebab seperti berikut. Dia ada sebab awak buat lagu tu, kenapa ada buku sabdu. Yang pertama dia kata bersamaan pada sifat dan makhraj. Huruf itu sama. Yang mati ba, yang menunggu huruf ba. Yang mati huruf lam, yang menunggu huruf lam. Sama. Itu dipanggil bersamaan pada sifat dan makhraj. Yang kedua, bersamaan pada makhraj, tempat keluar huruf makhraj. Sama, tetapi berlainan sifat. Berlainan sifat. Kemudian yang ketiga, macam kita adik-beradik lah, kan? Lahir dari satu ibu, tapi karakter lain-lain. Dia lelaki, kita perempuan, tapi lahir satu ibu. Yang tadi lahir lelaki, satu ibu, sama-sama lelaki. Kemudian yang ketiga, berhampiran dengan makhraj dan sifat. Ini dia mak lain, sepupu. Jadi dia muka kakak,
Ya, tapi bukan mak yang sama, bukan bapa yang sama. Jadi dia cuma dekat-dekat aja. Jadi dipanggil berhampiran pada mahraj. Rupa dekat-dekat. Jadi beradik ke? Oh bukan, dia bukan adik beradik. Dia lain mak sepupu dia. Begitu faedah dia. Baik. Yang pertama, okey, insya-Allah kita ambil satu malam ni. Yang pertama iaitu dua huruf yang bersamaan. Dua huruf yang serupa pada nama, bersamaan pada sifat. Namanya sama, sifatnya sama, makhrajnya sama. Sama ada dalam satu kalimah, berlaku dalam satu kalimah Arab dalam Al-Quran ataupun dua kalimah. Hukum bacaannya wajib diidghamkan mengikut bacaan riwayat Hafaz. Idgham ini dinamakan idgham mutamathilain saghair. Idgham mutamathilain saghair. Ini nama. Kalau ambil exam kena sebut nama ni. Soalannya dekat sini. Tapi kita tak ada exam, maka kita sebut idgham mutamathilain saghair. Artinya memasukkan dua yang bersamaan kecil. Contohnya adalah seperti berikut. Ya, kita tengok. Yang pertama huruf fa. Fa ni huruf mati yang menunggu huruf fa. Fala yusrif. Fa mati. Yusrif. Huruf fa mati. Fil lail. Fil qatli. Yang menunggu huruf fa. Fa mati. Fala yusrif. Mati fa tu. Lepas tu yang tunggu depannya. Fil qatli. Jadi cara bacanya adalah diidghamkan fa yang pertama tadi masuk dalam fa yang kedua. Maka di atas huruf fa yang kedua itu diletakkan di tanda syaddah sabdu. Artinya ada tanda di situ fa masuk dalam itu. Itu dipanggil idgham mutamathilain. Dia bukan gunnah, dia tak ada gunnah. Gunnah tu makna dengung di atas rongga hidung. Idgham maknanya memasukkan fa yang pertama tu yang mati ke dalam fa yang kedua. Fala yusrif fil qatli. Yusrif fil qatli. Habis. Satu. Yang kedua, huruf ta. Ta mati, ta yang tunggu. Ada dalam Al-Quran. Nanti kita baca insya-Allah kita jumpa. Contohnya, fama rabihat ta ta'nis mati. Kemudian yang menanti di depannya tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Bunyi sama. Dengan sebab itu senang. Idgham mutamathilain. Macam mana ta yang mati, macam itulah ta yang menunggu. Sifat sama, rupa sama, makhraj sama. Yang seterusnya kanat. Kanat ta mati. Kemudian tunggu ta'tihim. Kanat ta'tihim. Nak baca ke dengar je? Kalau nak baca, kita lambatkan sikit. Fala yusrif fil qatli. Kita kena ikut ramai-ramai. Kalau tak ada, saya baca je. Simpan dalam ni. Mana satu nak buat? Yang mana boleh ingat? Yang baca. Diam aja. Saya bila diam tu kira okey, saya speed lah. Ya. Tuan Haji, belajar tajwid ini memang kena bawa pensel. Macam Tuan Haji Asnuh. Bawa pensel, bawa buku catatan. Tak kira lah. Dia dalam hal ni, belajar Quran tajwid ni, dia bawa Quran dia sendiri. Ini yang payah ni. Dia dekat, kita akan jawab sendiri. Di surau, di masjid dah ada Quran. Satu. Yang kedua, bawa buku. Ya, memang dah tak nak bawa buku dah. Sekolah dulu bertahun-tahun, universiti bertahun-tahun, bawa buku je. Dah pencen ni pun nak bawa buku lagi, sudah-sudahlah. Jadi kita nak dengar je. Satu. Bawa pensel pun begitu juga. Sudah tak sudah bawa pensel, buku pemadam. Pensel, buku pemadam, pen. Itulah dibawa sampai dah dekat mati. Ini kita akan otak kita sendiri ataupun kita sendiri bercakap dengan diri kita. Jadi saudara, dalam satu masjid tu,
Dia ada tulis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ilmu ini ibarat binatang liar. Ilmu ibarat itu bahasa Arab, ain bukan i, ain. Ibarat binatang liar. Kalau kita tak tangkap dia, ya, kita ikat dia, ya, kita masukkan dalam kandang, dia akan lari. Macam tu juga ilmu. Ilmu ni kalau dicakap, dia tak tangkap, artinya ditulis, disimpan dalam pena, ya, dalam kertas, dalam buku. Balik ni sampai depan kereta kita tanyalah, idgham apa tadi? Idgham lah. Mutamasulain tu hilang dah. Lain ada lain sikit lah. Idgham lain. Apa lain? Kita tanya. Mutamasulain. Ala yang ba mati, semua ba mi mati bertemu. Gitu. Kita jawab dulu. Mutamasulain. Dia jadi macam itu. Jadi kalau kita tulis, ya, maka dengan sebab itu ulama kata al-ilmu akhir zaman itu fi sutur. Ilmu itu di kertas. La fi sudur, tidak ada di sini. Tidak ada di hati. Dia tak mau. Kerana kita tak transfer dia. Baik, sedikit. Jadi mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Ini huruf fa mati bertemu dengan fa. Fala yusrif, fa mati. Fala. Fa mati bertemu dengan huruf fa. Fil qatl. Fala yusrif fil qatl. Ini fil qatl. Ini dipanggil idgham, ya, mutamasulain. Kemudian lagi satu, ta mati bertemu dengan ta. Fama rabihat, sama? Tijaratuhum. Kalau kita baca, fama rabihat tijaratuhum. Sama-sama? Ha tu jaga, ya, jangan had, ya. Dia ha. Fama rabihat tijaratuhum. Okey. Kanat ta'tihim. Kanat ta'tihim. Ini senang. Ya, ta mati, ta tumbuh. Okey, seterusnya ha mati bertemu dengan ha. Ini ha ni dia kena jaga tempat makhraj keluar dia tu. Kerana dia wa mayyuk, ini dalam dua kalimah, ya. Wa mayyukri, mati dia. Kemudian sambung hunna yukri. Hunna, sama-sama. Wa mayyukri hunna. Sekali lagi. Wa may, mati bertemu ya, ya. Wa mayyukri, mati. Hunna. Wa mayyukri hunna. Dia dalam belajar ni bolehlah waqaf, tapi betul-betul masa baca wa mayyukrihunna. Lagi satu, ainama, sama-sama. Yuwajjihu. Wajih, jih itu ha mati. Lepas tu hu ada ha bari atas, bari depan. Ainama yuwajjihu. Itu. Ini huruf lam pula. Huruf lam mati, lam tunggu. Waj'alli
Ini waj'al satu kalimah, li satu kalimah. Ini senang. Waj'al li. Ini satu lagi. Hal, lam mati, kemudian lam berbaris. Fahal lana. Fahal lana. Ini bal. Bal la tukrimuna. Bal lam mati la bal la tukrimuna. Kemudian ada lagi satu ba mati bertemu dengan ba. Anidrib bi'asakal bahr. Ini pukul dengan tongkat. Asak mana tongkat. Ya, ayat untuk Nabi Musa. Anidrib bi'asakal bahr. Okey. Sampai lima huruf ni, iaitu huruf fa, huruf ta, huruf ha, huruf lam, ya, yang kita, dan juga huruf ba mati bertemu dengan ba. Ya, macam dalam alam nasrah. Ya, alam nasrah tu wa ila rabbika farghab bismillah. Itu kalau kita nak sambung. Penghujung alam nasrah tu wa ila rabbika farghab. Itu kalau kita waqaf. Tapi kalau kita sambung wa ila rabbika farghab bismillah. Dia kena ba tu ghab bismillah. Macam tu tu. Senang. InsyaAllah kita akan terus. Cuma ada satu peringatan. Kecuali jika huruf pertama terdiri daripada huruf mad. Ini nanti minggu depan. Ya. Huruf mad maka dia tidak boleh diidghamkan. Ya. Pada huruf yang kedua. Ya. Dia huruf mad. Macam contoh. Ya ayyuhalladzina amanu. Waw. Amanu. Wa amilus salihat. Waw mati bertemu dengan waw. Amanu wa amilus solihat. Itu tidak diidghamkan, tak ada tanda sabdu atas waw yang di depannya. Ya. Kerana apa? Dia tidak boleh. Tetapi jika huruf pertama terdiri daripada huruf lin, huruf lembut, asaw, asaw waw mati, tapi bunyi saw itu lin, mad lin. Asaw wa kanu, ataupun mattaqaw wa amanu. Itu qaw tu. So itu lin. Jadi kalau mad lin, dia boleh letak sabdu. Dia ada cara menyambungkan, mengidghamkan. Jadi insya-Allah pada minggu depan. Jam dah menunjukkan 8.20. Memang sangat cepat masa. Kita kena berhenti waktu isyak. Boleh panjang sikit ke? Boleh? Tak ada ISO. ISO pula. Apa? SOP. ISO apa pula? ISO ISO apa? Apa? Itu lain. Ni SOP. Banyak sangat dia punya OO. Baik. Buka surat 123. InsyaAllah kita baca. Habis saya tadi ya? Boleh ya? Boleh insyaAllah. Kena laju sikit lah. Kalau tidak satu contoh aja, aduh. Dah cuti 3 bulan dah, 1 semester dah. Ya Al-Quran ni kena, tajwid ni kena belajar betul-betul. Dia kena balik rumah, kena buat baca aja. Tadi asaw wa kanu ya'tadun wattaqaw. Kena buat qaw, naikkan qaw. Begitu. Kerana apa? Dia tajwid ni Quran ni, dia kena selalu duduk rumah tu baca. Kalau rumah ada buayan, saya dulu dekat buayan. Saya sambil main buai. Buai jam apa ni, buayan besi.
Agak situ mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nak hafal Ar-Rahman. Masa tu saya ingat lagi. Ar-Rahman 'allamal Quran. Begitu. Main lagi. Kau buat apa tu kan? Katanya. Ni hafal ni. Makcik saya tanya. Dekat rumah dia panggil Atan. Kat sekolah di rumah. Hafal tu. Sampai saya mengigau baca lam yakuni. Tuan-tuan pernah mengigau. Saya mengigau kat Mekah baca Yasin. Itu kawan haji, siapa tu, pengurusi masjid Seksyen 18 tu. Tunggu depan saya. Pegang Quran sampai hatam. Itu mengigau baca Yasin. Masa saya budak-budak mengigau baca, itu lam yakunil tu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal muslim. Mengigau dalam hidup. Masih muda-muda mengigau juga. Jadi Yasin. Mesti bakwa pujuk bakwa. Masa remaja. Baik. Habis. Selingan sikit. Okey. Astaghfirullah. Tuan Jiyali. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب kita balik-balik, kita tengok nafas kita, tarik sikit. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ini kalau ada orang datang sikit je, setengah minit. Ya. Kalau ada orang datang mana ada cakap haram, dia kata fajtanibuhu, disuruh kita jauh saja. Nak jawab macam mana? Nanti kuliah lain. Ya. Ada orang cerdik pandai, dia kata mana ada kata haram, mana ada kata hamar itu haram, maisir, judi, ansab, tengok nasib, dia semua tu lawan panah tu. Uji panah rijisun, kat sini kata rijisun, najis. Ya, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Ya. Fajtanibu, naklah kamu jauhi. Dia kata jauhi je. Macam zina juga. Dia kata bukan haram. Dia kata kat situ jauhi, la taqrabu zina. Di sini dia kata fajtanibu, jauhi. La taqrabu zina. Dekat sana ada ayat pula, la, jangan dekat. Itu jangan dekat je. Kalau ini kira dekat tak apalah. Kalau belum dekat boleh dekat lagi sikit. Ini dekat. Belum dekat lagi dekat. Dia kata jangan dekat. Itu nanti. Jadi Al-Quran, ya, kalau ada orang loya buruk, kena berhati-hati. Baik. Terus, innama yuridu syaitan.
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ini yang kita belajar tadi. Amanu kalimah amanu waw itu mati. Ya, amanu lepas tu di depannya ada waw. Amilu, dia kata kalau mat asli ya amanu wa amilus maknanya dia tidak diidghamkan. Artinya berbeza dengan mat taqaw yang kat depan tu. Nanti bawah ni kita akan baca. Ya mat taqaw qaw itu mat lin. Ya mat lin kemudian wa amanu atau waw berbaris bawah. Nanti kita baca ya. وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا sama-sama ini jangan kita jumpa sini ya idza mattaqaw itu idgham tu maknanya dia apa dimasukkan waw yang qaw tu ke dalam waw yang pertama yang kedua tu waw bersabdu tu jadi kalau kita baca mesti ada idgham memasukkan waw itu kepada waw yang kedua idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat ada 3 contoh kat sini baca sama-sama idza ini ada 2 lagi contoh summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu dia mesti bunyi dia punya bunyi itu ada idgham panjang sikit ya bukan taqwa ini mesti summa
اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. Sekali lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, nah. Ya. Takau. Dipanjangkan sikit. Contohnya macam tadi, macam tu. Itu kan panjangan. Kerana ada guna. Taqaw wa amanu. Taqaw wa ahsanu. Itu. Kita pelihara. Tapi kalau yang amanu wa amilus solihat tu tak boleh. Tak payah. Amanu wa amilus cukup. Amanu, nu tu yang dua harakat. Jadi dia tak ada idgham kat situ. Jelas ya? Mana tadi? Ya ayyuhallazina. Ya ayyuhallazina amanu. Sama-sama. La yabluwannakum Allahu bi syai'in minas shayd. Berhenti. Minas syai'in. Bi syai'in. بشيء من الصيد تنالوا أيديكم بشيء ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى tada ya, bukan tadaya tada saja. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ini dekat sini antara a dengan a tu memang kena bezakan tempat makhraj dia tu ya. Zalika falahu azab. Azab bukan a. Bahasa Melayu dah tukar azab. Dia jadi a. Falahu azabun jangan alim. Azabun alim. Bukan alim lain makna, alim lain makna. Azab lain makna, azab lain makna. Jadi kita kena jaga, okey? Zalika 1 2 3. Okey, sekali lagi ulang. Ya ayyuhallazina amanu.
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا nak azan dulu tu, nak terus ya? Ya. Terus. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام apa Zat? Orang muda ataupun orang suara muda. Kalau tak juga orang tok muda. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا Baiklah saudara, kita dapat baca tadi ayat hukum. Kadang-kadang kita nak menerangkan tajwid ini, tengok mafhum ayat tu sesuai pula kita terangkan mafhum ayat. Jadi kita tengoklah keadaan. Macam tadi di atas tu tentang suci apa semua. Yang bawah ni tentang orang pakai ihram. Ya, orang pakai ihram ini dilarang la taqtulus sayda wa antum hurum. Ya, dilarang kita membunuh binatang buruan. Ya, ketika kita ihram. Kalau lakukan tangkap atau membunuh binatang buruan, kena denda. Ada hukum dendanya di situ. Ataupun kena bagi makan orang miskin, ada hukum di sini sebagai kafarah. Dekat ayat sebelah ni pula Allah bagi peminat memancing. Orang yang memancing. Orang yang suka memancing, Allah kata uhilla lakumus saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum was sayyara. Orang memancing ni pakai ihram boleh mancing. Boleh.
Boleh tangkap ikan. Tapi kalau kaki memburu hunter tak boleh lah. Nak buru rusa ke napo ke apa-apa binatang. Atau bertembak singa pun tak boleh. Ya. Dilarang. Tapi kalau kaki pancing, kain ihram, ya, dia buat haji ifrat lama kan, jadi sempat naik bot pergi mancing, boleh. Ini ikan boleh, tapi yang di kaki 4 ke atas tu ya, tak boleh. Kangaroo pun tak boleh. Jadi ni itu yang kadang-kadang kita kena kona sikit lah untuk memberi apa sama-sama. Jadi alhamdulillah kita hari ini kita baca ya. Kalau ada kolam kat sana boleh. Kalau ada tak lama lagi Mekah kalau ada buat kolam kan. Ada orang Malaysia banyak duit, dia kata kita buat kolam ataupun dia buat tasik kan. Dia gali. Raja Mesir King Salman dia buat tasik pond untuk memancing. Macam mana dia minat mancing pula, nak pergi Laut Merah tu jauh, dia buatnya tasik, besar-besar tasik. Lepas tu bela ikan. Sampai musim haji, sedap pakai ihram mancing. Boleh. Pakai ihram mancing. Boleh. Sekarang dah ada, ya, dia nanti dia akan jadi macam safari. Hadis Nabi dulu dah kata dah. Dulu dia kata nanti padang Arafah ni akan menghijau. Masa saya belajar dulu, hijau. Macam mana nak tanam? Padang pasir kering, kontang air pun tak ada. Masa tu kita pun tak tahu teknologi boleh buat sprinkler. Okey, air. Sekarang dah hijau dah, pokok dah besar-besar dah. Rupa air yang sprinkle tu tinggi tiang-tiang lampu tu. Macam kita buat kat paip kecil kan, harap dia siap tiang macam ni naik atas air, naik semua tinggi-tinggi. Pokok-pokok tu dapat macam hujan. Satu. Nabi kata nanti Taif ni ada salji. Dah ada salji dah. Macam mana nak ada saja? Taif memang sejuk. Ya, sejuk. Tanam-tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran, subur. Tuan-tuan kalau sampai Taif, yang selalu dibawa oleh tourism kita tu setengah aja. Dia naik atas lagi. Itu. Buah-buah delima mana-mana. Jangan dibawa turun. Kalau turun dia tukar cuaca, dia dah jadi masam dah. Tapi sedap ke atas makan delima. Kalau delima lah roman tu. Buah tu. Begitulah. Sekarang ni salji dah ada. Kemudian tak lama lagi, tunggulah King Salman buat tasik tu. Dia duit banyak air pun dah mula menyembur-nyembur kat tanah Arab dah. Ada tasik adikan, siap kambut. Kita pun sampai Tuan Haji Azhar. Boleh mancing, boleh kata bertawif. Tu kita mancing. Ini haji apa ni? Kita buat haji fraud. Lama pakai ihram kan? Jom kita mancing. Kalau haji tamatuk tak sempat lah. Pasal dia kalau haji tamatuk tak pakai ihram. Boleh. Tak ada masalah kerana ihram kita pakai masa tarwiyah besok hari yang ke-8 tu. Nak masuk balik padang balik ke Mina, nak pergi padang Arafah. Itulah cerita dia. Tunggulah. Baik. Kita baca ayat yang ke-95 sama-sama. Kemudian sampai situlah. Pukul 9 kita berhenti. Ya. Boleh? Baca merdu-merdu untuk Allah. Ya. Merdu-merdu untuk Allah. Bukan untuk saya. Untuk kita baca untuk Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Nabi kata zainu aswatakum bitilawatil Qur'an. Ya, perhias elokkan suara kita ketika kita membaca Quran. Ya, dan Sayyidina Ali kata warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Para sahabat yang lain bertanya, ya Ali martaltil. Apakah tartil itu? Ditajwid. Dengan bertajwid. Iaitu kita jaga lafaz dia, makhraj dia, panjang pendek dia, ya, dan taranum dia. Itu 4 perkara tu. Okey, ayat 95. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum. Yaitu orang yang beriman, ketika kamu berihram,
maka kamu dilarang membunuh binatang buruan. Okey. Auzubillah. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama semua. Terus kita macam itulah bila bersendiri tu, itulah macam anak ayam kan. Berterabur lagi. Tak apa, kita baca sekali lagi ya. Elok-elok. Tak apa, belajar memang macam tu. Ya. Kalau dah boleh elok besok cari apa, tempat pula kita menyampaikan. Kerana Quran itu dia mesti, Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahun nas. Itu dia. Kita mesti ajarkan kepada manusia. Dah pandai besok tuan-tuan carilah, ajarkan kepada manusia. Jadi sebaik-baik manusia. Khairukum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini panjang sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalimah. Tarik nafas ya, sebelum kita baca. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. 1 2 3. Hurum itu ihram ya. Hurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا. Seperti dekat yahkumu bihi ya. فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ. ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ. أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مساكين.
أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري. عفى الله عفى الله عما سلف ومن عاد ومن عاف ينتقم الله منه. والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. Alhamdulillah dapat kita sempurnakan muka surat 1, 2, 3 dan insya-Allah pada minggu hadapan panjang umur kita teruskan tentang memancing tadi insya-Allah. Dan kita akan cerita sikit. Boleh bawa joran, pergi Mekah bawa joran.